Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga. Soalan saya berkaitan dengan the backlog of Jabatan Kebajikan Wilayah Persekutuan, di mana hampir 2,000, lebih daripada 2,000 permohonan bantuan JKM belum diluluskan. So jawapan daripada Timbalan Menteri dikatakan bahawa mereka telah tubuhkan satu task force untuk mengatasi masalah ini. Tapi soal saya, apakah punca menyebabkan backlog ini hampir melebihi 2,000 permohonan sampai sekarang tak lulus? Bagi saya 2,000 lebih permohonan ini adalah permohonan daripada, khususnya daripada golongan B40 yang memerlukan bantuan segera. Sebab sekarang dalam musim ataupun wabak pandemik COVID-19 ini, banyak golongan B40 yang tak ada saving telah pun mengalami satu derita lah pada musim sekarang. Dan antara satu saluran yang mereka selalu dapat bantuan adalah saluran kerajaan, di mana JKM. Tapi permohonan mereka yang lebihi 2,000 belum dapat diluluskan. So jawapan daripada Timbalan Menteri juga mengatakan kaki tangan di Jabatan Kebajikan Wilayah Persekutuan telah pun menjadi frontliners untuk membantu mengatasi masalah wabak COVID di Kuala Lumpur. Tapi soal saya, kenapa kerajaan ataupun kementerian tidak mengambil langkah-langkah yang sepatutnya sebelum permohonan mencecah beberapa ratus. So permohonan yang melebihi 2,000 ini adalah bermula daripada bulan awal tahun ini, daripada sekarang. So orang yang mohon ini sampai sekarang belum dapat satu ketetapan. Perkara ini saya difahamkan apabila saya dapat banyak aduan di pejabat saya, di mana ramai golongan B40 di kawasan saya dapat mengadu bahawa proses ataupun bantuan JKM belum lulus. Mereka mintalah saya bagi surat untuk meluluskan ataupun pertimbangkan untuk meluluskan cepat sikit. So apabila saya merujuk kepada JKM kata lebih daripada 2,000 tidak lagi lulus sebab kekurangan kaki tangan. So ini adalah satu masalah yang besar untuk warga kota. Dengan saya pada hari ini ada mantan Timbalan Menteri dan juga YB Nik Nazmi. So you can give their comments. Terima kasih kepada sidang media. Saya nak follow up tadi, saya nak tanya soalan tambahan mengenai isu ini. Kerana pejabat kita, ahli parlimen di Kuala Lumpur, kita juga menerima banyak permohonan JKM, tetapi kita faham pegawai JKM memang ada backlog permohonan yang terlalu tinggi kerana ada yang kehilangan punca pendapatan, ataupun kita ada isu baru di mana tak cukup duit perbelanjaan setiap bulan. Kalau kita lihat sebelum COVID, kanak-kanak pergi sekolah, di sekolah ada banyak bantuan program makanan yang membantu kanak-kanak. Tetapi sekarang ini bila kanak-kanak tak pergi sekolah, jadi kos di rumah akan meningkat untuk ibu bapa. Jadi ini adalah satu masalah yang sangat serius kerana kekurangan makanan, ataupun kita ikut kajian UNICEF telah menunjukkan bahawa memang kualiti makanan kanak-kanak terjejas kerana tak cukup bantuan kewangan. Jadi soalan saya kepada Putrajaya, JKM dia ada peringkat negeri dan peringkat nasional. Soalan saya kepada JKM nasional di Putrajaya adalah, apakah langkah yang Putrajaya telah ambil untuk membantu JKM negeri yang tidak boleh cope dengan permohonan yang sangat tinggi? Okay, sebagai HQ mereka patut lihat jumlah tenaga kerja yang kekurangan dan membantu pengarah JKM setiap negeri untuk menyelesaikan masalah ini. Kerana manpower ataupun tenaga kerja mesti dapatkan kelulusan JPA. Okay? Kalau kita lihat pada 1 November baru-baru ini, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Rina Harun ada melancarkan program baru yang bertajuk ataupun mereka panggilnya Kembara Prihatin Negara. Kembara Prihatin Negara ini mereka buat roadshow, okay, untuk pergi bantu keluarga yang perlukan bantuan, dan mereka sasarkan 1 juta penerima bantuan. Kalau kita lihat berita ini,
dengar sedap 1 juta sasarkan dapat bantuan, tetapi kalau kita dengar realiti jawapan parlimen, 2,000 permohonan pun mereka tak boleh cope. Jadi soalan saya kepada pimpinan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Menteri dan Timbalan Menteri adalah, kenapa lancarkan program baru kalau perkhidmatan sangat-sangat basic seperti permohonan bantuan kebajikan pun tenaga kerja dah tak boleh cope kerana peningkatan mesti akan tinggi kerana COVID. Kalau staf kita tak boleh cope, tugas pimpinan adalah jangan pergi memperkenalkan produk baru, okey, yang memerlukan tenaga kerja yang tinggi, dan ini akan mengganggu bantuan perkhidmatan asas JKM. Satu, ya.